saya ulang semula. Tadi Datuk dah mention ada 3 jenis vaksin yang diberi di Malaysia. Pfizer, AstraZeneca dan juga Sinovac. Ada orang tanya, manakah yang paling baik dan boleh tak orang ramai memilih nak dapatkan vaksin yang terbaik, ataupun apa jawapan yang paling praktikal, boleh pilih atau tidak, mana yang paling baik, dan bolehkah kita memilih yang kita nak AstraZeneca ataupun Sinovac ataupun Pfizer? Vaksin yang paling baik adalah vaksin yang telah disuntik ke dalam badan anda. You scramble, you take any vaccine that is available. Sebab sebagaimana saya katakan, ketiga vaksin tadi melindungi daripada COVID yang teruk. COVID kategori 3, 4, 5 yang menyebabkan kita masuk hospital, ICU dan menyebabkan kematian. Itu jawapan pertama. Sebab ketiga-tiganya efektif, berkesan. Tapi kalau nak tahu cerita dia, ketiga-tiganya menggunakan kaedah yang berbeza. Inilah kehebatan intelek manusia kan, Allah kurniakan kan. Pfizer ni menggunakan teknologi Turki dan Germany. Orang Turki ni memang Allah kurniakan kehebatan. Sebab daripada kurun yang ke-18 lagi, mereka telah mereka vaksin cacar, smallpox. Idea tu dibawa ke United Kingdom oleh isteri kepada High Commissioner yang datang ke Istanbul. Itu yang memberi ilham kepada Edward Jenner mengeluarkan vaksin smallpox pada tahun 1796. Hebatnya orang Turki. Jadi, this husband and wife team, Pfizer, dia beli saja patent dia. Tetapi pemikirannya, kajiannya dilakukan oleh orang Turki yang tinggal di Jerman itu. Menggunakan mRNA, suatu teknologi yang baru. Baru kepada kita. Tetapi mereka telah pun mengkaji ini sejak 30 tahun yang lepas. Jadi jangan takutlah sebab you rasa, ini setahun saja ni, risau. Tak, mereka telah buat research 30 years ago. AstraZeneca menggunakan adeno vector, juga suatu teknologi yang baru, ya, efektif, berkesan, ya, tetapi hanya satu kesan sampingan, but very rare, luar biasa, yang menyebabkan blood clots, beku darah, 5 dalam 1 juta, ya, very rare. Mungkin Dr. Borhan dan Dr. Zainab boleh ceritakan, mereka telah banyak mengguna AstraZeneca di United Kingdom. Dan AstraZeneca, vaksin ini sungguh hebat sebab telah menyelamatkan 10,400 nyawa pada 4 bulan yang pertama. Januari, Februari, March, April. Kalau anda ingat, saya ingat lagi, di Birmingham tu, dia punya ambulans menunggu saja di luar accident emergency. Tunggu orang meninggal dunia, baru nak masukkan kes ke dalam. Begitu teruknya, beribu-ribu kes dan beribu kematian. Lebih teruk daripada kita di Malaysia sekarang ini. Tetapi AstraZeneca yang diberi semenjak bulan 12 tahun lepas telah menyelamatkan 10,400 lives. Dan bukan hanya itu, ia telah pun menjunamkan kes-kes COVID yang masuk ke hospital sebanyak 90% di Scotland. Ini semua adalah data-data. Itu yang saya katakan hujah, ya, evidence, ya, fakta. Itu sebab AstraZeneca begitu berkesan, ya, di United Kingdom. Dan ketiganya ialah Sinovac daripada China. Juga berkesan, ya, untuk mencegah daripada kena COVID teruk-teruk kategori 3, 4 dan 5. Wallahualam. Dr. Borhan. Ya, terima kasih. Saya sokong dan setuju dengan kenyataan Dr. Musa. Di UK, pada awalnya keadaan wabak COVID di sini sangat teruk. Malah antara yang paling teruk di dunia. Kematian paling tinggi,
masuk hospital paling ramai. Tetapi di UK ni kita mengambil langkah yang begitu agresif dan pantas untuk memberi vaksin. AstraZeneca sahaja 40 juta dos telah diberi dan peratusan rakyat yang menerima vaksin juga tinggi, dan alhamdulillah sejak seminggu 2 minggu ini dan sebenarnya sejak divaksin itu bilangan telah menurun dan bilangan kematian sangat kurang sekarang ini, dan lockdown sudah dilonggarkan jadi rakyat lebih gembira. Saya ingin memberi makluman kepada semua pada pendengar, kalau ada soalan sila hantar mesej kepada Dr. Zainab. Nombornya saya sebut dulu, kalau boleh salin, saya akan tunjuk di skrin nanti. 0044 797 6386 148. Seulang, 0044 797 6386 148. Kita cuba di hujung program ini kalau kita boleh buka soalan secara live, tapi untuk masa ini kita mungkin tak nampak di skrin. Ada banyak soalan di sini, saya akan cuba bacakan sebanyak mungkin dan susun. Okey, Dr. Musa, soalan yang seterusnya dia bentuk yang agak spesifik. Cuba kita go through one by one. Ini ada orang bertanya, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada begini. Okey, yang pertama, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya ada penyakit kanser dan sedang menerima rawatan kanser? Dr. Musa. Kalau anda ada kanser, risiko anda untuk meninggal disebabkan COVID bertambah tinggi. Saya bagi perspektif ya. Kalau tak ada apa-apa penyakit, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis, tak ada kanser, ya, tak ada sakit jantung, risiko untuk meninggal daripada COVID adalah 1%. Kalau anda ada kanser, risiko anda 6 kali ganda. So you are high risk. So you must be a priority. Anda merupakan seorang yang diberikan oleh kerajaan Malaysia keutamaan untuk mendapat vaksin COVID. Terima kasih, jelas. Ya, seterusnya, bolehkah saya ambil vaksin kalau saya mempunyai alergi atau alahan kepada NSAIDs, ubat anti-inflammatory, ataupun alergi kepada Panadol? Hanya satu ubat saja yang merupakan absolute contraindication, iaitu PEG, polyethylene glycol, PEG. Ini diguna untuk selaput mRNA supaya dia tidak berkecai. So PEG ini memastikan bahawa mRNA itu stabil dan bila diinjek dia masuk ke dalam sel kita. Kalau anda alah kepada PEG, PEG ini didapati di dalam setengah makanan macam emulsifiers, ya, E itu kan, Jadi kalau anda alah kepada emulsifiers, kepada PEG, anda tak boleh mengambil vaksin. Itu satu. Kedua ialah kalau anda pernah mengalami anaphylactic reaction, maknanya bila anda ambil vaksin, anda tak sedar diri, tekanan darah anda jatuh, anda memerlukan CPR, anda juga dikecualikan. Jadi risikonya amat kecil. Ini bila anda mengambil vaksin mRNA ataupun Pfizer vaksin. Ya, itu sebab kita sebelum ambil vaksin kita tanya soalan dulu. Anda allergic kepada makan ini? Anda pernah kena anaphylaxis? Ya, dikecualikan.
Panadol, NSAIDs, Nurofen, Constant tidak merupakan contraindication kepada mengambil vaksin Pfizer. Ya. Tetapi selalu apa yang dilakukan oleh doktor ialah kita beri vaksin, anda disuruh berehat selama setengah jam. Kalau berlaku pun anaphylaxis ini, ia berlaku antara 15 hingga 30 minit. So, very quick. So, ada doktor untuk membuat CPR jika perlu. Risikonya amat rendah. Untuk vaksin Pfizer ialah 4.5 per million. Untuk vaksin mRNA satu lagi, Moderna, ialah 2.5 per million. Maknanya luar biasa. Okey, so jangan risau. Ada beberapa kes yang berlaku di Amerika Syarikat, tetapi tidak ada kematian langsung. So, alhamdulillah. So, boleh insyaAllah. Okey, jadi rasanya dengan itu terjawablah soalan-soalan lain yang berkaitan, sebab dia tanya juga boleh tak saya ambil COVID vaksin kalau on methotrexate treatment, rasa ini rawatan untuk rheumatoid arthritis, rasa itu tidak ada masalah. Kalau ada kencing manis, darah tinggi, mitral valve prolapse, on beta blockers, ada gastrik, ada penyakit gastritis, gastrik lah ni. Jadi saya rasa Dr. Musa boleh confirm lah apa ni, semua ini tidak menjadi halangan untuk mengambil vaksin. Dr. Musa kan? Betul? Sebenarnya, kalau anda ada kencing manis, risiko anda untuk meninggal, mati daripada COVID adalah 7 kali ganda dibandingkan dengan seorang yang tak ada masalah ni. Kalau anda ada sakit jantung, risikonya 11 kali ganda. Jadi anda merupakan kumpulan risiko tinggi dan perlu diberi keutamaan untuk mengambil vaksin. Anda mengambil steroids, anda mengambil methotrexate, anda mengambil immunosuppressant kalau ada kidney transplant, ya, tak ada masalah. Hanya doktor yang menjaga anda harus pastikan keadaan anda stabil dan ubat anda paling rendah, sebab immunosuppressant ini dia akan merencatkan your immune system. Jadi vaksin diberi tadi, kalau tinggi sangat ubatnya, tidak banyak mengeluarkan antibody. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan seterusnya masih berkisar soal vaksin. Okey, soalannya berbunyi lebih kurang begini. Pada 27 Mei, maknanya beberapa hari yang lepas, 2 hari yang lepas, dilaporkan seorang wanita yang sudah lengkap 2 dos vaksin yang diberi pada bulan Mac menjadi pencetus kluster baru di Tawau yang bergejala pada 13 Mei. Jadi persoalannya, kalau sudah ambil vaksin, kita pun tak selamat dari jangkitan COVID, dan masih perlu patuhi SOP seperti pakai mask dan menjaga penjarakan. Jadi kenapa? Adakah vaksin ini sebenarnya tidak berkesan? Dah kena ada ambil vaksin pun masih kena jangkitan, boleh menjadi penular atau penyebar virus COVID. Komen Datuk. Ya. Kalau saya dapat maklumat yang lebih lanjut tentang wanita tadi, penting sebab saya nak tahu vaksin apa yang diambil. Sebab kalau anda ambil vaksin Pfizer, macam saya, macam Dr. Burhan, macam Dr. Zainab, mungkin Dr. Datuk Muhammad Arifin, kajian telah menunjukkan bahawa perlindungan 95%. Bukan hanya ia melindungi anak saudara daripada kena COVID, ia juga prevent you from menularkan 94%. Sebab ia merupakan teknologi baru dan ia merendahkan virus di bahagian saluran pernafasan. Jadi you tak boleh transmit. 94%. Ya. 6% yang ada juga virus tu hanya sedikit. So dia tak transmit. Dan ini kehebatan teknologi baru. Ya. Ini juga kehebatan teknologi baru AstraZeneca. Setakat ini
it prevents the transmission, it prevents the spread. Ya, dia mengurangkan transmisi penularan sebanyak 70%. That is the latest. Tetapi kajian masih lagi lakukan dan saya rasa tinggi lagi. Tetapi kita tidak ada kajian mengenai Sinovac. Apakah ia berupaya untuk mengurangkan transmisi? Itu sebab my suspicion is that it is Sinovac. So some of the virus is still there. Dan wanita tadi asymptomatic kan? Wanita tadi yang menjadi pencetus kluster tadi, dia sihat. Dia tak masuk hospital. Tetapi dia telah transmitkan kepada beberapa orang. Sebab saya baca dia pergi jamuan raya kan. Itu sebab walaupun saya dah ambil vaksin, Dr. Burhan dah ambil vaksin, YB dah ambil vaksin, kita masih lagi pakai mask. Saya pakai N95. Ya, pakai double mask. Ya. Saya jaga penjarakan fizikal saya. Jaga kebersihan. Penting. Ya. So, kita harus melakukan ini sehingga kita telah capai 70% imuniti kelompok. Sebagaimana berlaku di Amerika, di beberapa negara sekarang, ada suatu negara in the Middle East, disebabkan the coverage sudah lebih daripada 70%, mereka telah pun melonggarkan penggunaan mask. Telah bukakan sekolah, buka kilang, buka mall. Lockdown telah pun dikurangkan. Itu selepas mereka sampai kepada immunity kelompok. Sebelum itu kita masih penting untuk menjaga 3W dan 3C ataupun 3S. Wallahualam, Dr. Burhan. Terima kasih. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat datang, welcome kepada semua yang baru masuk ke program online ini. Jadi kalau ada sebarang soalan buat masa ini, kita minta hantar secara mesej, secara WhatsApp kepada Dr. Zainab. Nombornya ada dipaparkan di dalam poster yang kita iklankan program ini. Dr. Musa, seterusnya masih lagi soalan mengenai vaksin. Satu perkara yang menjadi orang kata fobia ataupun kerisauan umum untuk ambil vaksin ni, kalau ada yang dah setuju dan bersedia untuk ambil vaksin, kerisauan yang menjadi kebiasaannya adalah takut yang pertama, mati. Saya nak tahu sebenarnya, walaupun kita ada terima banyak berita ada orang mati selepas ambil vaksin, adakah sebenarnya kes-kes yang pasti kematian itu disebabkan oleh vaksin dan berapa banyak kesnya? Dan juga apa komen Datuk Dr. Musa tentang kesan sampingan? Jadi soalan pertama, kes kematian disebabkan oleh vaksin, ada yang confirm, dan keduanya kesan sampingan. Please Datuk. Terima kasih Dr. Burhan. Pertamanya kita ceritakan tentang apa yang berlaku di Norway. Okey. Dia kata 23 orang warga emas meninggal dunia setelah mengambil vaksin Pfizer. Dia telah pun diselidiki oleh Kementerian Kesihatan Norway. Dan Menteri Kesihatan mengatakan bahawa di Norway ini kami ramai warga emas yang lanjut 80 tahun. Dan tiap hari 50 orang meninggal dunia disebabkan oleh penyakit-penyakit lama, pre-existing health condition, comorbidities. Jadi bila mereka mendapat vaksin, coincidental ada yang meninggal dunia. Dan bila dia lakukan autopsi, bila dia lakukan postmortem, didapati bukan vaksin yang membunuh warga emas itu, tetapi
stroke, angin ahmar, heart attack, kencing manis, penyakit buah pinggang, penyakit hati, ya, beku darah dalam otak. Maknanya tiada kena-mengena dengan vaksin. Itu telah diakui oleh Kementerian Kesihatan Norway dan juga oleh Badan Kesihatan Dunia. Dan berlaku juga di Malaysia kes The Archer kan, meninggal dunia. Dan otopsi telah mensahkan bahawa koronarinya ataupun pembuluh darahnya tersumbat. He had a massive heart attack. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. The nurse yang meninggal dunia, she had hypertension. And hypertension adalah risiko untuk COVID. Ya, risiko untuk COVID. Dan Kementerian Kesihatan telah pun menafikan kaitannya dengan vaksin Pfizer yang diambil oleh jururawat itu. Jadi, vaksin COVID mencegah insya-Allah daripada kematian. Seperti yang saya katakan tadi, virtually hampir 100% mencegah daripada kategori COVID 3, 4, 5 dan kematian. Bukan menyebabkan kematian. Ya, ini selalunya digembar-gemburkan oleh mereka-mereka yang anti-vaksin. Percaya kepada teori-teori konspirasi dan menyebarkan berita-berita palsu. Kesan sampingan COVID. Di United Kingdom, terdapat suatu badan yang dinamakan MHRA, Medical and Healthcare Products Regulatory Agency. Dia yang mula-mula membenarkan vaksin Pfizer. Dan dia telah melihat berjuta-juta kes dan dia mengatakan bahawa tidak ada kesan sampingan yang berbahaya, melainkan anaphylaxis dengan Pfizer. Kan? Anaphylaxis yang saya kata bila kena tu dalam setengah jam dia pingsan, tekanan darah turun, memerlukan CPR. 4.5 dalam 1 juta. Kedua, darah beku 5 dalam 1 juta. Kesan sampingan lain adalah yang kecil-kecil. Kena injection, sakit 80%, bengkak 6%, merah 6%, sakit sendi 50%, pening kepala 60%, ya, bengkak kelenjar, demam 15%. Ini semua sebenarnya bukan kesan sampingan. Sebenarnya ialah suatu reaksi yang baik menunjukkan kepada kita bahawa badan kita berupaya mengeluarkan antibody yang bakal melindungi kita daripada penyakit COVID. Itu pemahaman seorang saintis. Tetapi orang biasa mungkin dikata, oh, this is bad, this is adverse effect, kan, this is side effect. Tetapi sebenarnya ia merupakan cytokines yang dikeluarkan oleh badan kita untuk menggerakkan tulang som-som kita, kelenjar kita mengeluarkan antibody. Dan antibody ini yang bakal melindungi kita di masa hadapan daripada penyakit pembunuh COVID. Wallahualam. Dr. Burhan. Terima kasih. Ada beberapa soalan pendek yang mungkin boleh dijawab dengan cepat. Masih ada suara-suara ataupun keraguan tentang kehalalan, the halal status vaksin-vaksin di Malaysia. Rasanya walaupun kita sudah dijelaskan tapi masih ada suara yang meragukan, mengatakan dia tidak halal ataupun paling kurang dia kata syubhah. Komen Datuk. Saya sama sedih lah kerana ramai yang mengatakan sedemikian merupakan
daripada golongan asatizah, daripada golongan ustaz-ustaz yang banyak pengikutnya. Jadi saya bertanya kepada mereka, ya, ustaz baca tak buku-buku sains? Atau ustaz ada tak buat kajian tentang vaksin tu? Ustaz cek tak bahan-bahan dalam vaksin tu? Atau ustaz bertanya kepada fas'alu ala zikr in kuntum ta'lamun. Tanyalah kamu kepada ahli-ahli ilmu, ahli-ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Ini penting. Macam saya bertanya kepada sahibus samah, jikalau saya ada sesuatu yang saya tak faham tentang agama. Begitu juga asatizah perlu reference kepada kita. Dan saya ingin mengatakan secara jelas bahawa vaksin AstraZeneca tidak langsung mengandungi bahan-bahan daripada khinzir. Ada seorang ustaz dan juga seorang doktor. Dia seorang doktor tetapi dia claim dia pun ahli agama yang mengatakan bahawa vaksin Sinovac itu mengandungi ramuan daripada khinzir. Saya cabar dia. Tunjuk di mana. Sebab saya sendiri telah melihat ramuan-ramuan yang terkandung di dalam pembuatan dan pembekalan vaksin Sinovac. Ia dibuat di dalam tisu ginjal monyet, bukan ginjal babi. Dan kalau kita lihat dia punya produk label tu, semua bahan-bahan kimia. Garam, sodium chloride, aluminium hydroxide. Tak ada langsung ramuan-ramuan daripada unsur babi. Dan pembuat Sinovac daripada China telah pun berkata kepada Bio Farma. Bio Farma ini adalah pembuat vaksin di Indonesia yang terbesar. Mengatakan bahawa tidak ada langsung ramuan khinzir di dalam vaksin Sinovac. Dan Majlis Ulama Indonesia telah pun mengeluarkan fatwa bahawa Sinovac ini bukan hanya halal tetapi juga suci. Halalan tayyiban. Jadi ini bukan suatu perkara mainan. Ini suatu tuduhan. Dan saya sendiri telah mengesyorkan pada Malaysian Medical Council untuk memanggil doktor dan ustaz tadi to defend himself. Sebab kalau dia tidak boleh menunjukkan hujahnya, faktanya, dia harus dihukum dengan tegas supaya menjadi contoh. Jangan kita menularkan berita-berita yang palsu, fake news. Ya, penting. Wallahu a'lam. Terima kasih. Bagaimanapun Datuk, saya rasa to be fair, sekarang ini makin bertambah ramai golongan ustaz ataupun agamawan yang telah sedar ataupun yang menyokong usaha vaksinasi ini. Jadi kita bersyukur dan kita menyeru dan menggalakkan semua pihak, termasuk pihak academician, agamawan, pemimpin semua untuk memberikan maklumat yang betul kepada masyarakat. Dan saya rasa kita makin ramai para ustaz dan juga tokoh-tokoh pemimpin yang menyokong usaha vaksinasi ini. Berkaitan dengan Sinovac yang baru Datuk sebut tadi, ada satu soalan, kalau Datuk ada maklumat, betulkah Sinovac ini tidak diiktiraf oleh Kerajaan Arab Saudi, dan kalau untuk pergi ke Mekah untuk buat haji atau umrah, kalau ambil vaksin Sinovac tu dikira tak boleh pergi? Datuk ada maklumat? Sah. Kerajaan Arab Saudi hanya menerima vaksin-vaksin yang diiktiraf oleh Badan Kesihatan Dunia. Dan setakat ini, Sinovac belum lagi diiktiraf oleh Badan Kesihatan Sedunia, WHO.
begitu juga European Union tidak membenarkan mereka-mereka yang mengambil vaksin daripada buatan China. Mereka mesti mengambil vaksin-vaksin yang telah pun di publish in peer reviewed scientific journal. Maknanya bukan sekadar kita bercakap kepada pemberita tentang vaksin, tetapi kita kena keluarkan di dalam jurnal-jurnal yang termuka. Jadi boleh kita pakar-pakar saintis check you, verify your information and validate your information. Dan setakat ini amat kurang publication daripada vaksin yang diperbuat di China. Itu sebab European Union hanya mengambil vaksin Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J, Novavax. Wallahu alam. Terima kasih Datuk. Satu lagi soalan yang berkaitan juga dengan vaksin ialah, adakah vaksin sekarang ini boleh melindungi daripada VOC, variant of concerns? Ada kata variant India, South Africa, UK not covered by the current vaccine. Komen Datuk. Ya, sudah tentu kan mutasi-mutasi ini ataupun variants of concern VOC ini akan menimbulkan masalah sebab dia boleh escape, dia boleh lari daripada vaksin. Tetapi yakini, setakat ini semua vaksin-vaksin yang diiktiraf oleh Badan Kesihatan Dunia adalah aktif untuk mengatasi varian-varian ataupun mutasi daripada United Kingdom B117, South Africa B1351, mutant daripada Brazil P1, ya, mutant daripada India P1167, ya. Alhamdulillah. Jadi vaksin ini merupakan suatu it's a savior for us insya-Allah. Tetapi yang pentingnya kita mesti pastikan we cover 60 to 70% of the population. Jadi kita tak benarkan varian tadi menceroboh, ya. So penting. So coverage penting, herd immunity. Keduanya, kita mesti memastikan bahawa FTTIS, find, test, trace, isolate, support. Ini adalah asas kepada pengurusan pandemik. Jadi bila kita ada satu varian, kita kenal pasti, kita isolate. Jadi kita prevent it from menular. Dan semua kontak dia kita trace. Dan kita quarantine. Ini penting. Jadi kita tidak membenarkan transmisi di dalam komuniti kita. Ketiga, kita mesti jaga border kita. Itu sebab sekarang ini kalau you datang daripada India atau negara-negara di mana Indian variant ini amat tinggi, kita tahan you 21 days kan? 21 days border control. Itu penting sebab kita tak mahu mereka masuk ke dalam komuniti dan menularkan varian-varian ini. Jadi penting. So, beberapa perkara yang kita mesti integrasikan supaya kita boleh mencegah varian-varian ini daripada menular di dalam masyarakat kita. Wallahualam. Dr. Burhan. Terima kasih. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang kepada Datin Mazatul Akmal Alawi dan juga Datuk Tarsiah, saya boleh nampak baru masuk. Jadi welcome to the program. Seterusnya, Datuk Musa, saya ingin membawa kepada suatu perbincangan, tajuk yang saya kira mungkin kontroversi dan panas, tapi saya kata pada awal tadi kita ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kepahaman dan maklumat yang betul. Jadi kita sentuh juga tajuk ini, iaitulah tajuk COVID dan vaksin dan teori konspirasi. Kerana
kita terlalu terdedah dengan ledakan maklumat dunia tanpa sempadan ini. Kita menerima maklumat, berita, malahan artikel saintifik yang dikeluarkan oleh kononnya ataupun mungkin saintis, pekerja ataupun bekas mungkin CEO Pfizer sendiri yang mengatakan all this vaccine are going to kill. This is program apa? Depopulation. Dan macam-macam lah. Ada orang buat lucu katanya. Baguslah. Nanti negeri-negeri yang kita tak suka tu banyak sangat bagi vaksin, nanti dia tak ada, senanglah kita. Tapi itu mungkin aspek lucunya. Tapi on the serious aspect, ramai yang percaya. Sebab, yalah, artikel tu nampak credible. Nama daripada Amerika, daripada UK, daripada Israel yang mempostulasikan ataupun cuba meyakinkan vaksin ini adalah satu agenda jahat golongan tertentu untuk membunuh seramai mungkin manusia. Walaupun kadang-kadang kita suka tak percaya sepenuhnya, tapi sudah cukup untuk menimbulkan keraguan dan kecelaruan di dalam fikiran kita. Ini mungkin betul. Dan lebih-lebih lagi kalau ditambah dengan cerita-cerita yang sensasi, mimpi jumpa Rasulullah mengatakan begini-begini dan sebagainya. Jadi mungkin dalam masa yang tidak terlalu lama, minta pandangan Datuk untuk mengulas isu yang real tapi mungkin kontroversi, tapi kita terpaksa sentuh juga. Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Mike Eden ni, pertama kita ambil yang tu dulu. Mike Eden ni, dia bukan ketua saintis. Dia bekas pekerja Pfizer. Dia menjaga bab respiratory. Dia tak ada dekat pun dengan vaksin. Ya. Jadi jangan nak diagung-agungkan Mike Eden ini. Kedua, Mike Eden ini seorang anti-vaksin. Ketiganya, Mike Eden ini adalah seorang yang percaya kepada teori konspirasi. Nanti kita bincang teori konspirasi ini. Ya. Dan Mike Eden ini bukan saya saja yang tolak dia. Banyak daripada social media telah tolak dia. Facebook tidak benarkan semua kerja-kerjanya dimasukkan. Sebab apa? Sebab dia ni adalah seorang yang menularkan berita-berita palsu. Fake news. Tapi masalahnya orang kita ni, pakcik-pakcik, makcik-makcik, saudara dan sedari, dapat WhatsApp, boom, forward. Ini saya ingin peringatkan suatu bab peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka fatabayyanu, maka periksalah, verify, validate, examine, don't just forward. Ini bukan ciri seorang mukmin, bukan ciri seorang muslim yang tulen. Fatabayyanu. So ini suatu peringatan kepada diri saya dan kepada anda semua. Ya, penting. Jangan kita pula menjadi orang yang menularkan fake news, teori-teori konspirasi dan teori-teori anti-vaksin. Kedua, saya minta maaf lah, betul. Ramai ustaz bersama saya. Saya masuk analisis dengan dan Ustaz Rosjimi untuk memperbetulkan beberapa ustaz yang mengatakan perkara-perkara yang pelik tentang teori konspirasi. Mengatakan perkara-perkara pelik seperti apa social distancing ini? Ini bukan daripada Islam. Kita mesti semayang bahu ke bahu supaya yang sihat tadi boleh menyembuhkan yang sakit. Ini pahaman apa ini? Berasaskan hujah apa ini, saya tanya kepada ustaz ni.
Ya, saya dengan Dr. Rashimid dianalisis. Saya dengan Sahibus Samaha, Profesor Maza di Sinar Harian menangkis pemahaman-pemahaman yang tidak berasaskan kepada syariat Islam. Sebab masih ramai, masih ada lagi di kalangan asatiza yang membuat tuduhan-tuduhan, teori-teori konspirasi. Ya. Suatu yang menjadi favorite ialah bahawa ini merupakan agenda Yahudi. Dan sayangkan sebab mereka banyak pengikut. Itu sebab ramai di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Pahang menolak vaksin. Baru-baru ini 10,000 tak hadir untuk vaksin di Kelantan. 11,000 di Kedah menolak vaksin. Jadi kita kena tanya, mengapa ini berlaku? Ya. Saya bagi contoh, kalau mereka mengatakan ini agenda Yahudi. Kalau agenda Yahudi, kenapa Israel guna vaksin? Israel guna vaksin Pfizer dan Moderna telah sampai kepada tahap imuniti kelompok. Sekarang boleh buka mas, boleh buka sekolah, boleh buka kilang, tak ada lagi lockdown. Dulu Israel pada Januari merupakan negara yang paling teruk di dunia. Ya. Per kapita kan, bagi setiap juta penduduk, dia yang paling teruk di dunia. 3 lockdown tahun. 9,000 cases per day. Tapi sekarang dah kelompok immunity hanya 30 kes sehari. Ini agenda Yahudi untuk melemahkan Islam. Ini suatu kebodohan kita untuk berfikir. Alhamdulillah, ini merupakan pergerakan intelek manusia untuk mencari suatu solusi untuk mencapai maslahah umat. Wallahu a'lam. Ya, Dr. Burhan. Terima kasih, Datuk.